Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamsul Akmal bin Hasnizal. Nama saya Muhammad Zahid bin Zahidi. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Maisa. Nama saya Abdullah Fahim bin Muhammad Zaki. Hai, saya Muhammad Nozrin bin Sabli. Kami daripada program Teknologi Robotik dan Automasi. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk Etika Penjagaan Kanak-kanak. Bersempena dengan Hari Kanak-kanak Sedunia yang baru saja berlalu pada 20 November yang lepas, jadi hari ini saya dan sahabat saya ingin mengupas serba sedikit tentang kanak-kanak, khususnya kepada etika penjagaan dan tanggungjawab kita terhadap mereka. Baik, sebelum itu izinkan saya memberi serangkap pantun terlebih dahulu. Pergi ke hutan melentur buluh dari rebungnya, menjaga anak bagai menatang minyak yang penuh, moga membesar menjadi insan mulia. Seperti yang termaktub di dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Kanak-kanak adalah sebahagian daripada ahli masyarakat yang amat penting kerana mereka merupakan aset kepada negara dan pemacu kepada kepimpinan generasi yang akan datang. Justru, suka saya ingatkan bahawa semua golongan ahli masyarakat mempunyai tanggungjawab memelihara hak kesejahteraan dan kebajikan mereka. Di sini saya akan membincangkan mengenai beberapa etika penjagaan kanak-kanak yang perlu dipraktikkan oleh semua orang. Yang pertama ialah reka terhadap perasaan kanak-kanak, di mana ibu bapa atau penjaga perlulah sentiasa memantau perubahan tingkah laku kanak-kanak. Mereka juga perlu memberi peluang atau ruang waktu untuk bersama kanak-kanak. Dengan ini, mereka boleh berbincang bersama-sama, di mana ibu bapa atau penjaga perlulah peka dalam mendengar dan memberi sepenuh perhatian ketika kanak-kanak tersebut meluahkan perasaan yang dihadapi oleh mereka. Walaupun mereka masih dianggap kanak-kanak, anak ini perlu diberi peluang untuk berkomunikasi dan meluahkan perasaan atau masalah yang dihadapi oleh mereka. Sekiranya tidak diberi peluang, kita bimbang lama-kelamaan semakin tidak dapat dikawal, di mana ia boleh mencetuskan ketegangan atau bebanan yang membawa kepada tingkah laku yang kurang menyenangkan. Kedua adalah mengutamakan kebajikan dan keselamatan kanak-kanak, di mana ia menjurus kepada aspek kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan. Dari segi kelangsungan hidup ialah menyediakan keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kasih sayang, keselamatan dan persekitaran yang kondusif dan mesra terhadap kanak-kanak. Penjagaan kesihatan dan pendidikan juga penting bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan kanak-kanak supaya dapat memastikan kanak-kanak sentiasa berada dalam keadaan sihat dan cerdas dalam melangsungkan kehidupan mereka. Dengan adanya keselamatan sosial seperti insurans sosial iaitu Perkeso, KWSP dan juga kebajikan sosial seperti JKM iaitu Jabatan Kebajikan Negara dapat memberi perlindungan di hari tua serta dapat memberikan pemeliharaan dan perlindungan bagi mengelakkan pendedah kepada bahaya dan ancaman. Etika penjagaan kanak-kanak yang ketiga ialah sentiasa bersabar dan berfikiran terbuka dalam melayani kanak-kanak, di mana ibu bapa atau penjaga haruslah bersabar dengan tingkah laku dan kerenah yang ada pada diri kanak-kanak apabila hendak memberi teguran atau nasihat bagi mengelakkan diri dari memarahi kanak-kanak tersebut. Mereka juga perlulah berfikiran terbuka dalam mendengar dan menerima pendapat atau idea yang dinyatakan oleh kanak-kanak supaya dapat memberikan keyakinan dan memberanikan diri kanak-kanak tersebut apabila berdepan dengan orang.
Etika penjagaan kanak-kanak yang seterusnya ialah bersopan santun dan bertata tertib. Ibu bapa atau penjaga mestilah menunjukkan tauladan yang baik dari segi komunikasi, pemakaian dan tingkah laku kepada anak-anak supaya dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kanak-kanak tersebut. Selain itu adalah supaya dapat mendisiplinkan kanak-kanak bagi mengajar mereka tentang bagaimana hendak membuat sesuatu pilihan atau keputusan yang lebih baik pada masa akan datang. Sebagai contoh, dapat belajar dalam mengendalikan kemarahan, berfikir dalam menyelesaikan masalah dan belajar mengawal emosi dan perasaan, serta yang paling penting dapat mempelajari untuk mengetahui kelakuan dan tingkah laku yang sopan. Kelima adalah melindungi hak kanak-kanak. Kerajaan telah mengeluarkan Akta Perlindungan Kanak-kanak di mana ini dapat mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Ketika penjagaan kanak-kanak yang terakhir adalah bersikap adil terhadap semua kanak-kanak tanpa mengira faktor usia dan kecerdikan. Mereka perlulah memberi layanan yang mesra dan kasih sayang yang sama rata kepada anak-anak bagi mengelakkan kanak-kanak tersebut berasa tersinggung dan merasakan diri mereka dipinggirkan. Setiap hukuman yang dilaksanakan kepada kanak-kanak haruslah bertujuan untuk mendidik dan bukan untuk memarahi mereka semata-mata. Dengan ini, anak-anak merasakan bahawa diri mereka dihormati, dihargai dan dijaga. Berdasarkan data yang telah dikumpul oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita dapat lihat pada graf yang telah disediakan bahawa kes penderaan kanak-kanak yang telah dilaporkan menaik pada tahun 2015 hingga 2017. Seterusnya, menurun pada tahun 2018. Terdapat banyak jenis penderaan kanak-kanak, contohnya rogol, cabul, sumbang mahram dan perbuatan luar tabi'i. Ibu bapa kurang memberi keutamaan terhadap etika penjagaan anak-anak mereka. Justru itu, ibu bapa haruslah memberi keutamaan terhadap etika penjagaan kanak-kanak. Fakta yang pertama ialah kanak-kanak adalah modal insan yang penting kepada negara. Insan ini dapat dibangunkan pada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang kondusif serta penjagaan yang beretika. Adakah tempat diasuh itu selesa ataupun sesuai dan mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk kanak-kanak? Persoalan yang selalu ditanyakan adalah kenapa ruang kanak-kanak diasuh itu sempit sedangkan kanak-kanak kelihatan begitu ramai. Akibat dengan kecewaan tersebut, kemalangan akan lebih mudah untuk berlaku dan boleh mengakibatkan kecederaan terhadap kanak-kanak. Selain itu, bagaimana pula dari segi aspek pemberian makanan? Adakah makanan tersebut bersih dan selamat untuk dimakan? Hal ini kerana kanak-kanak di premis pendidikan awal perlu makanan yang seimbang. Seterusnya ialah kanak-kanak juga perlu diberikan peluang untuk melakukan aktiviti seperti melukis, mendengar cerita, bermain muzik dan menyanyi dan sebagainya. Hal ini kerana ia dapat meningkatkan daya potensi dan meningkatkan bakat terpendam di dalam diri masing-masing. Penjagaan kanak-kanak mengikut etika dapat membantu dari segi fizikal, mental dan emosi. Kanak-kanak merupakan aset negara yang amat penting. Untuk membesar dengan sihat dan sempurna, keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dipenuhi. Sokongan dari ibu bapa dapat membantu kanak-kanak mencapai potensi mereka sepenuhnya dan membentuk peribadi anak-anak apabila mereka dewasa. Keluarga adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak. Oleh hal demikian, ibu bapa berperanan penting untuk melatih anak-anak menjadi budaya insan yang cemerlang. Dalam buku Hamidah Tok Awam Normatif 2009, banyak yang dituliskan peranan keluarga dalam bentuk kepribadian anak-anak. Antaranya ialah ibu bapa
bapa beranak mengajar dan mendidik pendidikan moral serta agama kepada anak-anak. Pendidikan agama dan moral sangat penting untuk menjadikan anak-anak lebih beretika dan sopan. Tanpa pegangan agama yang kukuh, remaja akan dicorakkan dengan warna-warni gejala sosial yang mengakibatkan remaja lebih mementingkan diri dalam keseronokan walaupun bertentangan dengan nilai dan agama. Ibu bapa patut menerap nilai-nilai murni pada mereka supaya lebih menghormati dan rasa tanggungjawab pada keadaan seliling.